Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kullu tawassul min yadhillu an wal imam yaqul wa man lahu Maksudnya siapa yang berkata ketika topik menyampaikan hukum maka sia-sia nak pada iman. Terus itu tidak sempurna lah kemana-mana. Oleh itu kenal ambil aktibar dan pengajaran dan hukum yang makan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bersyukur kalau orang yang mendapat rahmat di sisi Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, khatib berpesan kepada diri sendiri dan sidang Jumaat sekalian agar sama-sama kita pertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan memperkukuhkan keimanan kita dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Semoga pengakhiran kita semua dalam agama Islam dan ketaatan kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah secara ringkas bertajuk beramal dengan sunnah, tanda ketaatan dan kepatuhan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, hari ini 20 hari bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Minggu lalu pada tanggal 12 hari bulan kita telah menyambut Maulidur Rasul, bukan sahaja di peringkat qaryah, malah peringkat negeri, seterusnya dari peringkat negara. Malah hampir seluruh tempat di dunia Islam menyambutnya. Saban tahun bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan untuk kita lebih memperingati peristiwa keputeraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan teragung, kekasih Allah yang membawa rahmat ke sekalian alam. Dalam kita memperingati peristiwa ini, janganlah lupa bahawa kita juga mempunyai kewajipan dalam menzahirkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cinta yang hakiki terbina dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Ayat ini menjelaskan bagaimana mendapatkan cinta Allah, yaitu dengan mentaati perintahnya dan mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya dizahirkan dengan mengikuti segala perintah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti utama tanda kita beriman adalah dengan ittiba', yakni mengikuti jejak langkah dan perintah Nabi secara menyeluruh dan tidak memilih-milih apa yang disukai dan mengikut kehendak hawa nafsu semata-mata. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan dalam surah An-Nisa ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuta'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha.
yang bermaksud sesiapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan sesiapa yang berpaling, yakni engkar, maka janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal, yakni yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan. Kita tidak dikira beriman sekadar mengaku mentaati perintah Allah, namun enggan ittiba', yakni enggan mengikuti, menjejaki ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kita diwajibkan untuk mendirikan solat 5 waktu berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran. Namun perincian dan tata cara melaksanakan ibadat solat itu hanya ditunjuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis baginda. Begitu juga dengan ibadat dan semua cara hidup yang lain diperinci dan ditunjukkan dengan ketauladanan Nabi yang diriwayatkan melalui sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mimbar yang mulia ini, khatib juga ingin menyeru sidang Jumaat sekalian untuk memahami makna sunnah yang sebenar secara ringkas. Secara umumnya, as-sunnah merupakan perkara yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataan, perbuatan dan perlakuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat sebahagian daripada kita yang hanya memahami sunnah dari aspek hukum tertentu sahaja, sehingga gagal menghayati sunnah sebagai panduan utama dalam kehidupan. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyebut secara ringkas 3 perkara bagaimana untuk kita menghayati sunnah dalam kehidupan. Pertama, sunnah sebagai cerminan akhlak yang mulia. Ketauladanan Nabi, ketauladanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat pada akhlak baginda yang memberi cerminan kepada ketinggian akhlak Islam. Perilaku baginda juga memberi jawapan kepada persoalan akhlak dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Justru ia perlu diamalkan dalam kehidupan. Firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Antara kemuliaan akhlak baginda ialah sifat merendah diri. Baginda sentiasa memberikan kesempatan kepada sesiapa sahaja yang ingin berjumpa dengan baginda tanpa mengira latar belakang, status dan kedudukan. Sesungguhnya sifat kerendahan diri baginda tidak pernah merendahkan kedudukannya. Bahkan sifat dan akhlak budi pekerti mulia baginda itu sentiasa mengangkat dan memartabat baginda sebagai ikutan, atau istilah sekarang disebut ikon dan idola sepanjang zaman. Kedua, sunnah atau as-sunnah dalam ketinggian budi bahasa. Jika kita menyoroti hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ungkapan baginda penuh hikmah, lemah bahasanya, lembut bahasanya, tidak mencerca walaupun terhadap pihak lawan. Baginda munculkan ketinggian budi bahasa walau dalam apa jua keadaan dan masa.
Dalam berkomunikasi dan berinteraksi, baginda menggunakan kata-kata yang sesuai dengan tahap dan situasi pendengar, serta menjauhi kata-kata yang buruk dan negatif, seperti maksud hadis baginda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut." Muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia mengganggu jirannya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ketiga, as-sunnah mendidik hati sanubari. Baginda Nabi SAW merupakan suri tauladan dalam kesopanan akhlak dan hati budi yang mulia. Sifat kerendahan hati baginda amat terserlah. Walaupun baginda merupakan utusan dan kekasih Allah, apabila mendengar sesuatu perkara yang kurang baik dalam satu majlis, baginda menegur secara umum bagi menjaga kehormatan individu. Baginda tidak suka mendengar perihal negatif tentang seseorang. Baginda tidak suka mendengar perihal negatif tentang seseorang. Sekali lagi, baginda tidak suka mendengar perihal buruk seseorang, agar baginda dapat berinteraksi dengan semua orang tanpa buruk sangka. Bahkan baginda berpesan agar kita menjauhi sifat buruk sangka melalui hadis yang berbunyi, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Maksudnya, jauhilah prasangka, sebab prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Muttafaqun alaih. Sidang Jumaat yang dimuliakan, mengakhiri khutbah, marilah sama-sama kita mengikut dan mencontohi sunnah baginda Nabi SAW dalam segenap aspek kehidupan kita, dengan menjadikan kepribadian baginda sebagai contoh tauladan sepanjang zaman. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik dan yang diridai, serta memperolehi syafaat baginda kelak, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu suatu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik.
وأشرف عبادك وأسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang berbahagia, berbaktilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhati gerak-geri hamba-Nya. Setiap tindakan yang dilakukan dan setiap perkataan yang diucapkan pasti akan dicatat oleh para malaikat-Nya. Sesungguhnya setiap manusia akan diserahkan buku amalan masing-masing pada hari akhirat nanti. Dan ketika itu, setiap yang tercatat dalam buku amalan masing-masing itu tidak dapat diubah dan tidak dapat dipindah lagi. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita akan menjadi hamba Allah yang mendapat rahmat serta keampunannya dan dimasukkan ke dalam syurga bersama kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu mengerjakan salat dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki daripadamu, malah kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita perbanyakkan ucapan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وسمو الأمير تنكو شرف الدين ابن السلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perbaikilah hubungan sesama kami dengan penuh kasih sayang. Limpahkanlah dalam kehidupan keluarga kami ketenangan dan kebahagiaan, semangat muafakat dan kejiranan. Para remaja yang teguh imannya, tinggi ilmu dan mulia akhlaknya. Ya Allah, kami pohon ke hadrat-Mu agar kukuhkanlah pegangan kami menurut sunnah Nabi-Mu dan jadikanlah kami sentiasa istiqamah dalam melaksanakan segala perintah-Mu. Ya Allah, perkukuhkanlah perpaduan umat Islam di negeri Kedah yang tercinta ini. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, harmoni, damai, lagi diberkati.
Bukakanlah pintu-pintu rezeki dari segala penjuru. Kurniakanlah kepada kami nikmat kesejahteraan yang berterusan. Jauhkanlah negeri kami ini daripada segala malapetaka, musibah dan apa jua kemurkaan-Mu. Amin, amin, amin ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون